Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi sekalian? Pada petang ini alhamdulillah kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus hidup dan menyediakan bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita semua sedang berhadapan dengan satu situasi pandemik COVID-19 ataupun apa sahaja ujian dan cabaran yang sedang dihadapi oleh ummah ataupun peribadi-peribadi tertentu. Semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, saya mahu mengajak diri saya yang paling penting untuk memesan diri saya dan mengingatkan diri saya dan sesiapa yang bersedia untuk mendengar pada petang ini ataupun memanjangkan share ucapan dan tazkirah pada petang ini kepada rakan-rakan agar kita sedar bahawa salah satu amalan yang sepatutnya ada dalam diri kita semua, khususnya umat di akhir zaman yang sedang berhadapan dengan musibah, ialah al-istighfar. Al-istighfar, istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala dosa, kesilapan yang kita lakukan. Sama ada kesilapan yang kita lakukan kepada Allah, sama ada kesalahan yang kita lakukan kepada keluarga kita ataupun rakan-rakan kita ataupun sesiapa sahaja. Kemungkinan kita juga melakukan kesilapan kepada haiwan ternakan kita. Maka semua ini merupakan satu kesalahan dan kita mohon daripada Allah agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan kita istighfar. Di mana sahaja kita berada, kita beristighfar, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai di kalangan kita kemungkinan sedang berada di rumah. Beristighfarlah di rumah, di atas katil, di atas kerusi, di mana sahaja kita berada, kita beristighfar kepada Allah. Kemungkinan sebahagian sedang sibuk bekerja, kemungkinan ada yang sedang sibuk memandu kenderaan menuju pulang ke rumah. Semua kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana istighfar ini adalah satu suruhan yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Hendaklah engkau beristighfar terhadap dosamu dan dosa orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Wastaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba, maka hendaklah engkau bertasbih memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kepadanya, sesungguhnya Tuhan itu Maha Penerima taubat. Begitu banyak ayat Al-Quranul Karim yang kita baca, kita akan temui bagaimana Allah Ta'ala menyuruh para nabinya beristighfar kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggalakkan umat ini sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Al-Qursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum takhta'una bil-lail, kamu kemungkinan melakukan kesilapan pada waktu malam, wan nahar, pada waktu siang, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni semua dosa yang kamu lakukan. Sama ada dosa yang kamu lakukan pada waktu siang dilihat oleh sesiapa, ataupun waktu malam dalam keadaan tidak disedari oleh sesiapa pun, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu. Fastaghfiruni, maka hendak kamu beristighfar, memohon ampun kepadaku. Aghfir lakum, nescaya aku akan ampunkan dosa kamu.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi kita, supaya kita sentiasa sedar jangan mengulangi kesilapan itu dan sentiasa mengharapkan keampunan kepada Allah. Kerana apabila kita memohon ampun kepada Allah, kita akan dekat dengan Allah. Kita akan mendampingi diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mula insaf, kita mula sedar, kita mula menyesal terhadap kesilapan-kesilapan yang membuatkan kita jauh dengan Allah dan jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, law lam tadhnabu, kalau sekalipun kamu tidak melakukan dosa. Kalau kita rasa kita tidak berdosa, tapi pelik tuan-tuan kalau kita tidak berdosa. Kerana kita bukan nabi-nabi, kita bukan rasul-rasul, kita sudah tentu tidak dapat lari daripada dosa tuan-tuan. Tetapi kalau kamu menyangka kamu tidak melakukan dosa sekalipun, la dhahaballahu ta'ala bikum, Allah Ta'ala akan menghilangkan dosa-dosa itu dengan kamu. Wala ja'a biqaumin yadhnabun, Allah Ta'ala akan hilangkan dengan kamu. Dan Allah Ta'ala akan datangkan dengan satu kaum yang berdosa, fayastaghfirunallaha ta'ala, mereka akan sentiasa beristighfar kepada Allah, fayaghfir lahum, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar tuan-tuan. Demikian gambaran besarnya kedudukan istighfar kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala kata, kalau, kata Nabi SAW, kalau lam tadhnabu, kalau kamu tidak berdosa sekalipun, kamu tidak melakukan dosa, Allah Ta'ala akan menghilangkan kamu semua. Kamu layak untuk dimatikan oleh Allah. Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum yang lain. Kaum ini akan melakukan dosa, mereka beristighfar kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Bagi nak menggambarkan kasihnya Allah Ta'ala kepada mereka yang beristighfar. Yang kedua, bagi nak menyatakan bahawa kita semua tidak boleh lari daripada kesalahan dan dosa kepada Allah. Marilah kita beristighfar banyak-banyak. Marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil qulub, sesungguhnya bagi hati ini ada penutup seperti penutup tembaga. Hati ini seolah-olah ada penutup macam penutup tembaga tuan-tuan, macam karak-karak tembaga yang mengotorkan tembaga, yang sehingga tembaga itu tidak bersinar. Apakah yang boleh menyinari hati-hati ini? Tiada lain melainkan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun katsirun. Beruntung bagi orang yang didapati pada lembaran amalnya istighfar yang begitu banyak. Bagaimana kita nak membanyakkan suratan amal kita nanti bila kita bertemu dengan Allah, dibuka suratan amal kita di hadapan kita oleh Allah, kita akan lihat istighfar. Kita buat salah, kita istighfar. Kita buat salah, kita istighfar. Walaupun kemungkinan kita tidak melakukan apa kesalahan, kita beristighfar kepada Allah. Beruntung mulut-mulut yang sentiasa beristighfar kepada Allah. Dia melihat sesuatu, dia astaghfirullah. Dia rasakan sesuatu, dia astaghfirullah. Dia beristighfar kepada Allah. Mulut ini sangat hebat di sisi Allah. Sehingga Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran begitu banyak. Dan Allah Ta'ala menceritakan kepada kita salah satu nama Tuhan, Ghafur, Ghaffar, yang maha pengampun, yang maha penerima taubat.
Jangan bimbang. Allah Ta'ala ini suka mereka yang sentiasa meminta maaf. Manusia ni kadang-kadang tuan-tuan, bila kita bertemu dengan dia, minta maaf lah. Kadang-kadang dia tanya lah, awak salah apa? Saya sikit-sikit minta maaf, sikit-sikit minta maaf. Allah Ta'ala tidak macam manusia. Allah Ta'ala Tuhan yang sangat kasih kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran namanya Ghafur. Kata pengarang, hampir 24 kali Allah Ta'ala ulang namanya dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita. Jangan bimbang, Tuhan ini Maha Pengampun. Jangan bimbang, jangan takut, jangan bersedih. Tuhan ini Maha Pengampun. Mohonlah keampunan. Istighfar, wal istighfar, yakni talabul maghfirah. Mohonlah keampunan kepada Allah. Mohonlah keampunan. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah Ta'ala mengajak kita, menyeru kita menuju ke syurga. Wal maghfirati biiznih, dan keampunan dengan izin Allah. Keampunan yang dikurniakan kepada kita tiada lain melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mesti mohon daripada Tuhan. Tidak ada sesiapa yang layak mengampunkan semua dosa kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Keampunan-Mu lah wahai Tuhan yang mencipta kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali kita semua tuan-tuan. Kita kembali kepada dunia, kembali kepada dunia yang kekal abadi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai orang bercakap hari ini, walaupun kita SOP, walaupun kita hidup dalam penjarakan, walaupun kita pakai mask, walaupun kita kemungkinan hidup dengan... Kenapa meningkat juga penyakit? Angka kes COVID ini sentiasa meningkat. Kenapa? Walaupun kita SOP, jangan putus asa tuan-tuan. Teruskan ikhtiar itu. Teruskan usaha untuk menjaga SOP. Ada orang yang kemungkinan terasa PKP pun kes meningkat juga. Itu adalah ikhtiar kita tuan-tuan. Itu adalah usaha kita tuan-tuan. Wa ilaikal masir. Sahlah segala urusan ini tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan kita masih lagi kurang memohon ampun kepada Allah. Kemungkinan ada di sana. Kemungkinan saya, kemungkinan tuan-tuan, kemungkinan sesiapa sahaja masih lagi banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin, balasan keampunan daripada Allah ini bukan sahaja kebahagiaan di dunia, tetapi syurga. Arduhas sama', luasnya syurga itu langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lomba kamu untuk menjadi orang yang terkehadapan. Ramai orang berlomba untuk menjadi kaya. Ada orang berlomba untuk maju bisnesnya. Ada orang yang berlomba untuk menang dalam pertandingan sesuatu perkara. Tidak salah, tetapi kata Allah, berlomba-lombalah untuk kamu berada di kehadapan. Amalan apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Ta'ala memberikan suatu keistimewaan kepada kita. Walaupun kita melakukan apa sahaja kesalahan, ruang masih lagi luas diberikan oleh Allah untuk kita sentiasa beristighfar kepada Allah. Apa dia? Siar, kalimah-kalimah, istilah-istilah ataupun ucapan-ucapan istighfar yang bagus yang kita perlu ucap.
عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. Adalah Nabi SAW apabila dia beredar daripada sembahyangnya, dia beristighfar 3 kali. Sekurang-kurangnya kita beristighfar astaghfirullah. Waqal, kata Thawban, Nabi panjangkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dikatakan kepada Auza'i, salah seorang perawi hadis yang kita baca ini, Nabi, kata Thawban, setiap kali selesai sembahyang, Nabi beristighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang perawi hadis daripada Thawban ini ialah Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Ditanya kepada Al-Auza'i, bagaimana kaifal istighfar? Bagaimana istighfar itu? Bagaimana istighfar itu? Qal, kata Auza'i, yaqul, Nabi bersabda, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah, ringkasnya tuan-tuan, 2 kalimah sahaja. 2 kalimah sahaja. Astaghfirullah. Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada satu kalimah yang dianggap sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka aku mengiktiraf denganmu wahai Tuhan, bini'matika alayya, dengan nikmat yang engkau kurniakan kepadaku wahai Tuhan, wa abu'u bidzambi, aku menyerahkan dosaku ini, aku mengakui dosaku ini, faghfirli, maka ampunkanlah dosaku wahai Tuhan, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tiada orang yang mampu, yang boleh memaafkan sekalian dosa ini melainkan-Mu wahai Tuhan. Sesiapa yang menyebut sayyidul istighfar pada waktu malam dengan penuh keyakinan kepada Allah, dia mati pada hari itu sebelum tibanya waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah. Wa man qalaha fin nahar, sesiapa yang menyebutnya pada waktu siang, muqinan biha, dalam keadaan yakin dengan janji ini, famata min yaumihi, dia mati pada hari itu, qabla an yumsiya, sebelum tibanya waktu petang, fahuwa min ahli jannah, dia di kalangan ahli syurga. Allahu akbar. Apa dia? Kalimah yang mudah, yang boleh kita ambil peluang untuk kita hafal. Dalam hadis yang lain, Nabi juga pernah menyebut astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Diampunkan dosa-dosanya, walaupun dosa itu wa in kana qad farra min az-zahfi, walaupun dia pernah melakukan satu dosa besar, iaitu lari daripada medan perang. Allahu akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, besarnya nikmat Islam, besarnya nikmat kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan menyebut sebelum beliau wafat, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Inilah kalimah yang banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Moga-moga Allah Taala memberi kekuatan kepada kita untuk mengamali
mengamali apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. Moga-moga Allah Taala ampunkan dosa kita semua. Kita akan sambung insya-Allah pengajian kita ataupun tazkirah kita yang singkat ini di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada semua yang bersedia bersama dengan saya, khususnya yang saya lihat ialah PU Rahmat yang merupakan tokoh pendakwah yang saya kasihi. Semua sahabat-sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.